Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam sesi kuliah sebelum zuhur sepanjang Ramadan. Jadi, seperti biasa yang selalu saya ingatkan, di bulan Ramadan ini kita mempunyai banyak penyempatan. Salah satu penyembatannya adalah masa. Sebab kita tak makan breakfast, kita tak makan tengah hari. Jadi dianggarkan kita ada perkhidmatan 90 minit. Jadi gunakan 90 minit itu untuk kita mendalami ilmu. Jadi sesi ini hanya memakan masa lebih kurang 20 minit. Okey. Apakah topik kita hari ini? Topik kita adalah Talk to my lawyer. Okey. Jadi kita akan kupas topik ini. Kemudian sebelum tu kita tengok pantun. Jadi untuk hari ini kita ada 2 pantun. Kenapa? Sebab semalam saya miss satu pantun. Okey, apakah pantun kita hari ini? Okey, pantun pertama. Luruh dosa tambah pahala. Ilmu lengkap menjadi paksi. Bukan sekadar perancangan tersedia, lengkap bertulis, bertarikh dan bersaksi. Jadi tuan-tuan dan puan, saya selalu ingatkan yang bulan puasa inilah masa untuk kita tambah pahala. Dan juga pastikan kita ada ilmu supaya kita sentiasa berpaksi kepada jalan yang betul. Bercerita tentang pewasasan juga, jangan takut ada harta, sebab kalau ada harta tetapi ada perancangan yang tersedia, tidak ada permasalahan. Dan dalam perancangan yang tersedia pun, janganlah disimpan dalam hati. Janganlah diceritakan secara lisan. Buatlah dokumentasi yang lengkap, bertulis, bertarikh dan bersaksi. Okey? Harap dapat sesuatu daripada pantun ini. Okey, pantun kedua. Ini patutnya pantun untuk hari inilah. Waris harmoni, ruh pun aman. Kasih keluarga ketat terikat. Sementara arwah kukuh diingatan, hati mufakat, harta dimanfaat. Jadi, dalam konsep pewarisan, saya harus ceritakan sangat penting untuk bertindak cepat. Sementara arwah ni tadi masih lagi dalam ingatan kita, pesanan-pesanan arwah masih dalam ingatan kita, harta-harta arwah masih lagi terjaga. Okay, dan tidak ada wari-wari asal meninggal dunia. Jadi kena buat cepat. Dan dalam perancangan ataupun perbincangan urus pusaka sangat penting untuk hati-hati wari-wari ini mufakat untuk memastikan tidak ada siapa mudarat, mufakat untuk memastikan hati itu dapat dipanjangkan manfaatnya, mufakat untuk memastikan arwah tadi sejahtera di sana. Okey. Jadi yang dalam pantun ni kata hati mufakat supaya apa? Harta ini dapat dimanfaatkan. Harta yang beku dapat dimanfaatkan, harta yang direbut tidak dapat dimanfaatkan. Harta yang ada ramai pemilik pun, harta yang diracik macam tanah bunga rampai pun susah untuk dimanfaatkan. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan dapatlah sedikit kesan daripada pantun tersebut yang boleh memberi kefahaman, kesedaran untuk membuat sesuatu. Okey, jom kita pergi ke topik kuliah kita hari ini. Talk to Malaya. Okey. Urus pusaka ni sebenarnya adalah satu proses perundangan sivil untuk mendapat surat yang membolehkan harta-harta si mati dicairkan. Ada 2 jenis surat. Satu dinamakan surat pentadbiran untuk dapat mengeluarkan duit daripada bank, ASB, dapat tukar milik kereta. Jadi pentadbir tu hanyalah pentadbir, bukan dia punya. Dia keluarkan, lepas tu dia yang agih-agihkan atau membayar hutang dan sebagainya. Okay. Surat ini boleh diperolehi pada 3 tempat. Pejabat besar kecil boleh keluarkan, Amanah Raya boleh keluarkan, Mahkamah Tinggi boleh keluarkan. Kalau buat dekat pejabat besar kecil tak perlu lawyer. Buat dekat Amanah Raya pun tak perlu lawyer. Buat dekat Mahkamah Tinggi perlu lawyer. Okay. Surat kedua adalah surat perintah pembahagian. Okay, yang mana dengan surat itu boleh pergi ke pejabat tanah untuk keluarkan nama si mati dan dimasukkan nama orang hidup yang telah dipersetujui oleh waris-waris. Okey. Surat ini hanya boleh dikeluarkan oleh pejabat besar kecil dan juga Mahkamah Tinggi. Amanah Raya tak boleh. Amanah Raya hanya untuk urus harta ringkas ataupun harta alih saja, tidak melebihi 600,000. Tapi kalau kita bawa ke Amanah Raya akan ambil, tapi mereka akan gunakan peguam untuk bawa ke Mahkamah
Tinggi. Jadi sama yang saya katakan tadi, kalau kita hantar permohonan untuk dapatkan perintah pembahagian di unit pusaka kecil, tak perlu lawyer. Tapi kalau kita bawa ke mahkamah tinggi, perlu peguam ya. Okey. Tetapi saya sangat galakkan kalau kita nak buat permohonan ke mana-mana pun, perlu dapatkan khidmat runding ataupun khidmat nasihat pakar supaya perbincangan tu cantik, ada pemufakatan dan juga borang-borang yang dihantar tu lengkap, tepat dan akhirnya dapat perintah bicara dan selesai dengan baik. Itu apa yang dinamakan konsep fast track pusaka. Jadi tuan-tuan boleh rujuk ke e-book yang tuan-tuan terima untuk mengetahui apakah itu fast track pusaka. Okay. Now, jadi apabila urus pusaka sebenarnya, contoh walaupun di mahkamah tinggi kita gunakan peguam. Peguam ni hanyalah untuk membawa permohonan itu, membuat dokumen-dokumentasinya, dapatkan tanda tangan dan hantar. Dan akhirnya dapat dokumen-dokumen tersebut. Okey, bukannya mewakili mana-mana waris yang melantik mereka. Dia hanya membawa permohonan ke mahkamah tinggi. Itu diperlukan. Ketiga-tiga tempat ini mereka juga tidak terlibat dalam mencapai muafakat waris. Contoh pusaka kecil, dia hanya tunggu bagi tarikh bicara. Bila datang pembicaraan itu, waris-waris perlulah dah tahu pemufakatannya. Siapa nak jadi pemohon, siapa nak jadi pentadbir, siapa dapat harta. Ya. In fact, dalam surat panggilan bicara pun ada tulis, waris-waris perlu hadir dengan muafakat. Sama ada hadir semua dan nyatakan muafakat dalam pembicaraan ataupun yang tak hadir buat tanda tangan surat persetujuan. Jadi tak ada nak kena nasihat kau kena buat macam ni tak ada. Datang sendiri. Begitu je juga di amanah raya. Masing-masing waris akan datang, dia akan beritahu ke siapa waris. Kalau contohnya waris simple-simple tak perlu dapatkan sijil faraid, tetapi kalau yang complicated dia kena pergi ke mahkamah syariah dapatkan sijil faraid. Jadi pemufakatan itu perlu dicapai oleh waris-waris. Sama juga kalau di mahkamah tinggi untuk membawa permohonan ke mahkamah tinggi. Peguam yang memohon pun selalunya tidak akan ambil bahagian pun dalam pencapaian muafakat. Jadi itu sangat penting. Dalam mana-mana urus pusaka pun perlulah dapatkan khidmat kaunselor pusaka macam kami untuk pastikan ada muafakat yang baik untuk dibawa. Tak kisah di mana-mana pun. Ada orang tanya saya, mahkamah syariah apakah fungsinya? Mahkamah syariah tidak ada fungsi dalam memberi surat kuasa turun milik harta. Fungsi mahkamah syariah di dalam pengurusan pusaka adalah pertama, sekiranya ada pertikaian tentang sesuatu wasiat, mereka boleh buat perbicaraan untuk mengesahkan wasiat tersebut. Kalau ada pertikaian tentang dokumen hibah, juga boleh bawa ke mahkamah syariah untuk mengesahkan hibah tersebut. Begitu juga kalau ada pertikaian tentang faraid ataupun faraid yang terlalu rumit, pun boleh ada perbicaraan di mana akan akhirnya keluar senarai sah siapakah waris-waris faraid dan berapa kadarnya. Lagi satu, kalau contohnya ada tuntutan harta sepercayaan daripada pasangan, pun boleh bawa ke mahkamah syariah untuk diputuskan berapakah hak pasangan tersebut. Dan kemudian bila dapat tu bawalah ke perbicaraan pusaka sivil tadi. Begitu juga kalau ada nak pengesahan siapa jadi pemegang amanah untuk anak bawah umur ataupun hak menjaga pun dibawa ke mahkamah syariah. Itu saja fungsi mahkamah syariah. Okey. Nah, bila cerita tentang peguam dalam isu pusaka ni, berbeza dengan kaunselor ataupun lawyer yang dilantik untuk membawa permohonan ke mahkamah tinggi, mereka sebenarnya mewakili semua waris ataupun dalam bahasa mudahnya dia mewakili arwah. Okey, di mana bukan mewakili ataupun berpihak kepada orang yang melantik mereka, tak. Pastikan semuanya teratur, tak ada siapa yang mudarat, hak-hak masing-masing terjaga dan tidak ada proses selesai. Okey, itu yang digalakkan apabila membuat permohonan pusaka, kita ada kaunselor pusaka untuk dapatkan pemufakatan. Okey. Tapi apa yang selalu berlaku bila tidak ada kaunselor ataupun pemufakatan, masing-masing menganggap mereka ada hak dan kadang-kadang mereka takut hak mereka tak dapat, maka masing-masing melantik lawyer untuk menjaga hak mereka. Akhirnya
situasi jadi perbezaan, bukannya hanya satu perbincangan untuk bawa bersama proses ini ke pemenang pusaka, tapi ia menjadi satu debate. Bila debate tu orang akan berdebat sampai dia menang. Dia pertahankan, kenapa aku dapat ni, kenapa aku dapat ni, mesti dapat ni. Jadi apa yang akan berlaku, the side effectnya adalah dalam perbalahan itu macam-macam isu timbul, maka adalah hati yang tergores dan sebagainya. Kadang-kadang walaupun selesai tak siapa menang. Sebab apa? Ikatan keluarga tadi dah berpecah. Sebab perdebatan yang berlaku semasa tuntutan-tuntutan pusaka tersebut. Bukan itu saja, dia merobek struktur keluarga, dia juga melambatkan proses dan juga menambah kos. Bila benda ni berlaku, dia jadi tinggi. Tak kisahlah kalau gunakan peguam untuk mendapatkan hak dalam proses ulu pusaka, ataupun benda yang boleh bincang secara kaunseling tetapi nak dibawa ke mahkamah syariah untuk mempertahankan hibah, mempertahankan dokumen wasiat dan sebagainya, ataupun mempertahankan hak sepercarian. Jadi kadang-kadang ia juga akan jadi panjang dan akan jadi isu yang menyebabkan perpecahan ahli keluarga. Ada banyak contoh-contoh yang saya tak nak cerita di sini sebab ia akan jadi panjang. Tapi percayalah, terlalu banyak kes-kes yang mana bila pihak waris bertindak untuk memperjuangkan hak masing-masing di mahkamah, tak kisah di mahkamah syariah ataupun di mahkamah sivil, ianya akan jadi lebih complicated, lebih lambat, dan juga kadang-kadang dia melibatkan struktur keluarga, keharmonian keluarga yang dulunya baik akhirnya berpecah belah. Kita boleh lihat berita-berita yang kita dengar di media tentang jutawan-jutawan besar yang telah meninggal dunia, bagaimana harta mereka dipertikaikan antara waris-waris, yang mana cucu boleh saman nenek, nenek boleh saman cucu. Padahal benda tu boleh dibawa perbincangan. Jadi bayangkan kalau dulu masa cucu tu kecil, nenek itulah yang dukung dan sebagainya. Tetapi bila dah besar, bila ayah dah meninggal, saman menyaman untuk mendapatkan harta pusaka. Padahal harta pusaka itu bukan titik peluh mereka pun. Kenapa nak berpatah arang untuk mempertahankan? Kenapa tak boleh bawa berbincang dan bermuafakat dengan baik? Jadi itulah nasihat saya kepada semua yang di sini, dan juga sebarkan kepada yang lain. Kalau sekiranya ada pusaka yang belum selesai, ataupun ada ahli keluarga yang belum meninggal, gunakan langkah-langkah yang disyorkan dalam fast track pusaka. Yang mana pertama sekali adalah untuk mendapatkan khidmat runding permulaan percuma. Lepas tu dapatkan fakta kes. Lepas tu ada satu sesi penerangan dan pemufakatan yang diterajui oleh moderator pusaka. Dan kemudian atas nasihat moderator pusaka tu akan bawa permohonan itu secepat mungkin ke tempat yang betul. Bukan tempat salah, sama ada unit pusaka kecil, amanah raya ataupun mahkamah tinggi. Okey. Lepas hantar permohonan tu, dapatkan pemufakatan tadi, buatkan surat-suratnya supaya bila masa bicara tu tak ada cerita nak bincang dah. Semua dah bincang siap-siap, hanya bawa surat-surat persetujuan semua waris dan ia akan selesai dengan baik. Sebab persetujuan waris itu penting. Jangan persetujuan waris itu adalah racik tanah-tanah itu kepada 21. Tak guna. Okey. Jadi itulah nasihat saya, sebab saya dah lihat banyak kes-kes yang berlaku yang mana benda ni simple tetapi disebabkan salah cara, maka dia menjadi rumit, berpanjangan, tak selesai, ada yang berdosa, ada yang berpecah belah, ada yang tak bercakap. Jadi itulah saya harap apa yang disampaikan dalam kuliah ini dapat memberi kesan pada tuan-tuan dan puan, memberi kefahaman dan akhirnya dapat melapangkan tuan-tuan dan puan untuk membuat tindakan yang betul demi menjaga diri kita, waris kita, harta kita dan roh kita apabila kita meninggal dunia. Okey. Saya juga ingin mengulas sekali lagi, My Pusaka mempunyai My Pusaka Online, satu komuniti digital berkaitan dengan pewarisan. Kami tawarkan keahlian kepada semua secara percuma. Daftar saja, dan bila dah daftar akan dapat 7 manfaat. Pertamanya akan ada aplikasi Farid dalam handphone kita. Ada aplikasi untuk menderah pewarisan. Kita boleh
ada panduan-panduan lah, checklist dia, dan kita boleh tahu siapa waris yang wasi yang kita boleh lantik, siapa pentadbir, kenapa kita kena lantik pentadbir. Lepas tu kita boleh buat wasiat kepada bukan waris, kita boleh buat wasiat kepada sedekah dan wakaf, dan kita boleh buat pesanan kepada waris-waris apa yang kita nak bagi. Kita boleh buat pengesyaran harta pencarian, dan kita boleh buat satu nota yang kita boleh bagi kepada waris menyatakan apa harta kita, apa hutang kita, siapa waris kita, apa tu, dan juga contohnya siapa wasi kita, siapa pentadbir, dan senarai-senarai skim takaful yang kita ada, senarai-senarai contohnya skim khairat kematian yang kita ada, untuk memudahkan waris mengendalikan harta kita bila kita meninggal dunia. Okey. Dan kita juga ada aplikasi untuk mohon urus pusaka. Jadi kalau contohnya ada ahli keluarga kita meninggal dunia ataupun ada pusaka belum selesai, adalah checklist dia, panduan-panduannya macam mana kita nak memulakan memohon urus pusaka. Okey. Kita juga menyediakan gerbang ilmu. Di dalam tu ada nota-nota digital, ada video, dan juga bila dah masuk dalam tu kita akan sentiasa ajak untuk ada ke majlis-majlis seperti ini untuk kita tambah ilmu berkaitan dengan warisan. Dan yang kelimanya, kita juga menyediakan saluran mudah untuk dapatkan khidmat nasihat, khidmat bantuan. Bila kita buka kitanya aplikasi khidmat pusaka online, ada satu ikon AIDA khidmat runding. Kita klik saja dan ada jenis-jenis perkhidmatan yang diperlukan, kita klik dan pihak kami akan tahu, dan pihak kami akan hubungi untuk memberi bantuan segera yang secara percuma. Of course, kita juga beri laman web peribadi. Untuk apa? Untuk tuan-tuan dan puan bila dah dapat maklumat ni, dah rasa bermanfaat, dah mengamalkannya, dan rasanya orang lain pun perlu tahu, boleh sebarkan kepada lebih ramai masyarakat, supaya mereka tahu dan mereka dapat dibantu dan dapat diselamatkan. Okey. Dan yang ketujuh, atas usaha tuan-tuan dan puan menyebarkan web peribadi tadi, lebih ramai tahu, kalau sekiranya adalah di kalangan yang orang-orang yang tuan-tuan referkan tadi mengambil solusi-solusi berbayar, maka kita juga akan memberi sedikit skim insentif referral atas usaha tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi harap-harap kalau tuan-tuan terima pautan daripada ahli-ahli yang telah mendaftar, dapat pautan tu, daftarlah segera supaya tuan-tuan dapat menjadi ahli dan dapat pelbagai manfaat. Bukan ini saja, ini manfaat utama. Okey. Untuk besok, tajuknya adalah kereta hantu dalam kampung. Nak tahu apa ceritanya? Jumpa besok. Dalam masa sama juga, pihak admin juga akan menghantar pada semua yang pernah mendaftar dalam program ini semua link ataupun pautan video-video yang terdahulu. Jadi boleh tuntut kalau tuan-tuan dan puan termiss ya. Okey, dan kalau dah dapat tu pun boleh juga hantar link itu kepada kawan-kawan lain supaya mereka juga dapat menonton, supaya mereka juga dapat kefahaman, kesedaran dan juga manfaat daripada ilmu yang disebarkan. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.